Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan lisani yafqahu qawli wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. InsyaAllah kita akan sambung kitab kita kosong apa tadi? Kosong apa? 12. Okey, insya-Allah muka surat 12. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum wa radiyallahu 'anna wa 'ankum. Amin ya rabbal alamin. Qala babul i'rab. Babu al-i'rab. Baik. Tajuk-tajuk seumpama babul i'rab dan sebagainya kita boleh baca dengan dua cara. Sama ada kita nak baca dengan babu ataupun kita baca dengan baba. Kalau kita baca dengan babu, ada dua cara kita i'rab. Sama ada kita i'rabkan dia sebagai khabar kepada mubtada' mahdhuf, maka takdirnya adalah hadza mubtada', kemudian babu adalah khabar. Boleh juga kita i'rab babu itu sebagai mubtada', kemudian khabarnya adalah mahdhuf. Takdirnya babul i'rabi wal bina'i hadza. Di hadza mahdhuf boleh kita jadikan sebagai khabar kepada mubtada' babu. Ataupun boleh kita baca dengan baba. Baba al-i'rabi wal bina', dengan kita i'rabkan baba itu sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Baik. Babul i'rabi wal bina', bab pada menyatakan i'rab dan bina'. Baik. Al-i'rab itu bermaksud kita mengubahkan. Bab pada menyatakan i'rab, mana mengubah. Siapa yang mengubah? Yang mengubah hakikatnya adalah kita. Hakikatnya kita lah yang mengubah sesuatu perkataan itu, sama ada dibaca dengan baris dhammah ataupun kita katakan dibacakan dengan rafa', ataupun dibacakan dengan nasab, dibaca dengan jar, ataupun bagi fi'il dibaca dengan jazam. Itu secara hakikatnya. Tapi secara majaznya, yang mengubah itu adalah amil-amil yang kita akan jumpa selepas daripada ni. Setelah selesai daripada ni, insyaAllah kita akan masuk kepada bab-bab yang tertentu yang mana dia merupakan amil yang bertindak mengubah sesuatu perkataan itu daripada rafa' kepada nasab, kepada jar dan seumpama dengannya. Okey, baik. Kata musannif rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah, al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi. I'rab itu ialah
mengubah. Siapa yang ubah? Siapa yang ubah? Kita. Kita nak baca dengan rafa' kita, nak baca dengan nasab pun kita, nak baca dengan jar pun kita. Itu secara hakikatnya. Tapi secara majaznya yang menentukan sama ada rafa', nasab, jar, jazam, itu adalah amal-amal yang kita akan berjumpa nanti insya-Allah. Okey, al-i'rab taghyir awakhir. Taghyir awakhir. Jadi ulama-ulama menafsirkan, mentakdirkan taghyir awakhir yang dimaksudkan dengan awakhir sebenarnya ada lagi takdir kat sini. Bukan yang diubah adalah akhir. Yang diubah adalah keadaan ataupun kelakuan akhir kalimah. Jadi ulama mentakdirkan taghyir ahwal. Taghyiru ahwali awakhiril kalimi. Mengubah keadaan akhir perkataan-perkataan. Sebagai contohnya adalah perkataan Zaidun. Okey, perkataan Zaidun, akhir perkataan Zaid adalah huruf dal. Adalah huruf dal. Kalau kita faham dari segi maksud ayat, taghyir awakhir, mana kita ubah huruf dal. Ubah huruf dal kepada huruf lain. Sebab tu para ulama mentakdirkan sebelum perkataan awakhir ada lagi perkataan ahwal. Kelakuan akhir ni yang kita ubah. Akhir kita tak ubah pun. Kekal huruf dal, dal lah. Yang kita ubah hanyalah keadaan akhir. Sama ada dibaca dengan dhammah, itu keadaan dia. Ataupun dibaca dengan fathah, Zaidan. Ataupun dibaca dengan kasrah, Zaidin. Baik. Itulah yang dimaksudkan dengan ahwal awakhiril kalimi. Awakhiril kalimi mengubah keadaan-keadaan akhir perkataan likhtilafi. Okey, itu adalah sebab. Lam yang terdapat pada ikhtilaf adalah lam illah. Apa sebab? Apa sebab kita ubah? Ikhtilafil awamili, kerana berlainan amal ad-dakhilati 'alaiha, yang memasuki ke atasnya. Perkataan itu diubah keadaan akhirnya disebabkan kerana amal yang masuk kepadanya juga berbeza. Amal, kalau amal itu amal rafa', maka dia bertindak rafa'kan akhir perkataan. Contohnya akhir perkataan Zaid. Kalau ada amal rafa', maka amal tadi itu bertindak menjadikan akhir perkataan Zaid itu rafa'. Kita baca Zaidun. Kalau amal yang masuk pada perkataan Zaid adalah amal nasab, maka dia mengubah keadaan daripada Zaidun kepada Zaidan. Kalau amal yang masuk kepada kalimah Zaid merupakan amal jar, maka dia mengubah daripada rafa', daripada nasab kepada jar. Kita baca Zaidin. Jadi akhir perkataan atau kelakuan akhir perkataan Zaid itu berubah disebabkan kerana amal yang memasuki ke atas perkataan Zaid itu juga berubah. Sebab bagi isim ni kita ada 3 amal. Dia ada amal rafa', dia ada amal nasab, dan dia ada amal jar ataupun amal khafad. Maka bila masuk amal rafa', maka rafa' lah. Masuk amal nasab. Masuk amal jar, maka jar lah akhir perkataan.
Okey. Boleh? Okey. Ya, ni apa nama? Taghyir. Kenapa kita lakukan perubahan? Taghyir awakhiril kalimi. Taghyir itu adalah likhtilaf. Kerana berlainan. Al-awamil. Sebab amil ni, kalau isim, kita ada 3 amil. Kalau perkataan itu isim, kita ada 3 amil. Dia ada amil rafa'. Kita ada amil nasab. Kita ada amil jar. Amil jar. Ini kalau isim. Kalau fi'il, juga kita ada 3 amil. Kita ada amil rafa'. Kita ada amil nasab. Dan kita ada amil yang ketiga, amil jazam. Ini ada 3 ni lah. Jadi apabila perkataan itu dimasuki amil rafa', maka akhirnya kita akan baca dengan rafa'. Masuk amil nasab, akhirnya kita akan baca dengan nasab. Masuk amil jar, kita akan baca dengan jar. Begitulah fi'il. Itu yang dimaksudkan dengan taghyir awakhir al-kalimi ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha. Okey, baik. Kemudian perubahan tadi. Perubahan ataupun kita mengubah keadaan akhir itu, taghyir tadi ni, taghyir ini dia terbahagi kepada 2. Yang pertama, at-taghyir lafzan. At-taghyir lafzan. Kita ubah dari segi sebutan. Sebutannya berlaku perubahan. Bila kita sebut, orang dengar berbeza. Perubahan, berlaku perubahan pada dia. Pada tulisan, nampak perubahan. Kalau diukir, nampak perubahan. Itu dikatakan sebagai at-taghyir lafzan. Perubahan dari segi lafaz. Yang kedua, at-taghyir taqdiran. At-taghyiru taqdiran. Taghyir pada takdir. Taghyir atau perubahan pada kiraan saja. Kita tengok tak nampak. Sebutan bunyi semacam, tetapi hakikatnya berlaku padanya perubahan. Jadi lafzah ni kalau di segi fiqahnya, dalam bab najis, mungkin kita boleh katakan sebagai najis aini. Najis aini yang kita nampak lihat. Kemudian yang kedua tu boleh kita katakan macam mana najis hukmi. Najis, tempat itu najis tetapi lihat tak nampak najis. Dah najis dah tak ada dah. Tapi dari segi hukumnya, najis tempat tersebut masih lagi tempat yang najis. Ada najis. Okey. Baik. Sebagai contohnya, kita lihat perkataan Zaid. Ini kita nak tunjuk contoh taghyir lafzan. Contohnya, hadha Zaidun. Hadha Zaidun. Okey, keadaan akhir perkataan Zaid adalah dibaca dengan dhammah. Okey. Yang kedua, ra'aitu Zaidan.
Kemudian marartu bi Zaidin. Okey, dari segi lafaznya nampak perubahan. Dun dan din, ataupun dan din dan din dun. Dari segi lafaznya nampak. Itu nama dia at-taghyir lafzan. Ada perkataan yang berubah tetapi pada lafaznya tak nampak perubahan. Kita nampak semacam, kita dengar semacam, bunyi semacam, tulisan pun semacam. Contohnya, kita ambil perkataan Musa. Hadza Musa. Kemudian ra'aitu Musa. Marartu bi Musa. Dalam tiga keadaan ini dibaca kesemuanya perkataan Musa dengan satu sebutan. Dengan satu sebutan. Yang pertama Musa, yang kedua Musa, yang ketiga pun Musa. Berbeza dengan yang pertama tadi, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Okey, perubahan yang seperti perkataan Zaid ini adalah dipanggil lafzan. Adapun perubahan yang berlaku pada Musa adalah dari segi takdir. Pada kiraannya dia berubah. Sini dengan sini tak sama. Sini rafa', sini nasab, sini jar. Tetapi dari segi sebutannya kesemuanya adalah sama. Itulah yang dimaksudkan dengan perubahan pada lafaz dan perubahan pada takdir. Okey, baik. Boleh titik dekat situ. Titik kat situ. Qala wa aqsamuhu arba'atun. Dan bahagian-bahagiannya. Hu itu kembali kepada al-i'rab. Bahagian-bahagian i'rab itu arba'atun, ada 4. Bila sebut i'rab, dia ada 4 bahagian. Yang pertama daripada 4 itu adalah raf'un. Yang kedua nasbun, nasab, rafa', nasab, khafad dan jazam. Itulah bahagian-bahagian i'rab yang kita akan nampak berlakunya perubahan, sama ada daripada rafa' kepada nasab ataupun kepada jar, ataupun kalau fi'il maka dia berubah kepada jazam. Baik. Okey. Jadi kita ada 4 bahagian i'rab. Aqsam, aqsamul i'rab. Bahagian-bahagian i'rab ada 4. Pertama rafa', yang kedua nasab, yang ketiga khafad, yang keempatnya adalah jazam. Okey, ada 4 bahagian i'rab: rafa', nasab, khafad dan jazam. Okey, melihat kepada apa yang kita bacakan sebelum daripada ni. Sebelum ni kita dah baca tentang isim, fi'il dan huruf. Isim, fi'il dan huruf. Baik. Apapun yang berkaitan dengan i'rab, dia cuma melibatkan 2 perkara. Bila sebut i'rab, kita cuma terlibat 2 saja. Kalam, aqsamul kalam ada 3. Isim,
fi'il huruf. Huruf dikeluarkan daripada bahagian i'rab. Sebab i'rab tidak ada pada huruf. Kerana semuanya huruf itu adalah bina. Huruf kesemuanya adalah bina. Jadi isim dengan fi'il, dia akan ambil bahagian-bahagian dia daripada 4 ni. Isim akan ambil bahagian dia, kemudian fi'il akan ambil bahagian dia. Jadi bahagian-bahagian i'rab ni ada pada isim dan ada pada fi'il. Okey, sebelum ni juga kita dah sebut. Kita dah sebut sebelum ni, pertama aqsamul kalam. Isim, fi'il dan huruf. Kemudian fi'il juga kita dah pecahkan itu. Fi'il terbahagi kepada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Madhi, mudhari' dan amar. Okey, isim tak ada apa. Baik. Daripada 3 bahagian ni, fi'il yang terlibat dalam i'rab cuma satu ni saja. Fi'il mudhari' saja yang terlibat dalam bahagian i'rab. Adapun fi'il madhi dengan fi'il amar, kedua-duanya bina. Fi'lu amrin wa mudhiyin bunya wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nun tawkidin mubashirin wa min nun inathin kayaru'na man futin. Okey, jadi fi'lu amrin wa mudhiyin bunya, fi'il amar, fi'il madhi, kedua-duanya mabni. Kita tak sebut di sini. Okey. Baik, kembali kepada bahagian-bahagian i'rab. Bahagian-bahagian i'rab maksudnya perkataan-perkataan yang boleh berubah. Mana i'rab itu perkataan-perkataan yang kita boleh ubah dia. Okey? Rafa', nasab, khafad dan jazam. Okey, kemudian musannaf akan jelaskan kepada kita isim ambil berapa daripada 4 dan fi'il ambil berapa daripada 4. Okey, kita padam ni. Okey. Aqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka bagi isim daripada yang tersebut itu, daripada 4 itulah. Mana bagi isim bermakna milik kepada isim. Isim mempunyai 3 sahaja daripada 4. Maksudnya isim ambil 3 daripada 4 ni. Okey. Jadi isim adanya falil asma'i min dzalikar raf'u. Rafa'. Yang pertama, yang kedua nasab. Kemudian yang ketiga adalah khafad. Jazam tidak ada pada isim. Mana jazam itu sukun. Sukun tidak ada pada isim. Okey. Kemudian fi'il pula, walil af'ali min dzalikar raf'u. Fi'il ada rafa'. Kena ingat lagi nah. Jadi dimaksudkan dengan fi'il di sini adalah fi'il mudhari' sahaja. Sebab fi'il lain tidak masuk dalam bahagian i'rab. Jadi fi'il mudhari' ada padanya hukum rafa'. Okey, kemudian ada padanya hukum nasab, i'rab nasab.
dan jazam. Okey. Fi'il ada rafa', ada nasab, ada jazam, dan tidak ada khafat pada fi'il. Mana khafat itu adalah baris kasrah. Jadi baris kasrah tidak ada pada fi'il. Sebab tu kalau kita nak letakkan ya mutakallim di akhir fi'il, sama ada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Okay, kalau kita nak masukkan ya mutakallim, maka mesti dimasukkan juga nun wiqayah. Kena masukkan nun wiqayah. Apa sebab? Sebab nak jaga akhir fi'il daripada dibaca dengan baris kasrah. Ya? Okey. Jadi ingatlah. Jadi daripada 4 bahagian i'rab, isim ambil 3, kemudian fi'il pun ambil 3. Cuma berbezanya dari segi khafat dengan jazam. Baik, dari segi rafa', rafa' ni ada pada isim, ada pada fi'il. Maksudnya baris dhammah ada pada rafa', ada pada isim, ada pada fi'il. Kemudian nasab ada pada isim, ada pada fi'il. Khafat ada pada isim saja, tidak ada pada fi'il. Jazam ada pada fi'il saja, tidak ada pada isim. Baik. Okey. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan-nasbu wal-jazmu wala khafdha fiha. Okey. Titik dekat situ. Habis. Tasak ni cerita tentang i'rab. Kemudian musannaf akan jelaskan kepada kita pula berkaitan dengan bina. I'rab ni lawan dia adalah bina. Bina ni tidak ada dalam matan jurmiyah. Matan jurmiyah dia cuma sebut tentang i'rab saja. Babul i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimah sampai akhir. Kemudian bina ini adalah tambahan daripada dalam kitab Mutammimah. Baik. Wal bina'u, dan bina, luzumu akhiril kalimati harakatan aw sukunan. Buka balik. Itu makna bina, luzum akhiril kalimati harakatan atau sukunan. Mana lazim ialah berterusan. Akhir perkataan itu berterusan. Maksudnya sampai bila-bila duduk macam tu. Sama ada lazim akhir tadi itu secara baris ataupun secara sukun. Perkataan itu kalau baris fathah, maksudnya dia lazim fathah. Kalau kasrah, lazim kasrah. Kalau dhammah, lazim dhammah. Kalau sukun, lazim sukun. Makna lazim ialah berterusan macam tu. Baiklah. Itu makna bina. Nahwu man. Nahwu man. Wa kam. Seperti mana man dan kam. Man itu
kedua-dua adalah contoh kepada perkataan yang bina dengan sukun. Man, perkataan man itu dibacakan dengan sukun nun berterusan sampai bila-bila. Orang tak baca manu, orang tak baca mani, orang tak baca mana. Dia man sampai bila-bila. Begitu juga dengan kam. Itulah yang dimaksudkan dengan bina. Dia lawan kepada i'rab. I'rab kita ubah. Sama ada rafa', nasab, khafad, jazam, tu kita ubah akhir dia. Adapun bina, keadaan akhir perkataan itu kita tidak ubah, kekalkan. Kalau dia datang dalam bentuk sukun, sukun. Kalau dhammah, dhammah. Kalau kasrah, kasrah. Kalau fathah, fathah. Okey? Wa anwa'uhu arba'atun. Bahagian-bahagian bina itu ada 4. Yang pertama dham. Yang kedua fath. Yang ketiga dhammun wa fathun wa kasrun wa sukun. Okey. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan. Kaedah yang digunakan bagi perkataan-perkataan yang bina. Kalau perkataan itu bina, kita akan sebut kalau bina di atas dhammah, kita akan sebut mabni ala dhamm. Dia ada beza tu antara i'rab dengan bina. Okey, panggilan ataupun sebutan dhammah ataupun dhamm. Okey, i'rab kalau i'rab kita sebut dhammah ataupun fathah ataupun kasrah, kemudian sukun. Sukun tak apalah, macam mana. Yang ni sebutan perkataan yang mu'rab. Perkataan yang mabni, bina, kita sebut dengan dham. Fathah disebut dengan fath. Kasrah disebut dengan kas. Sukun tak apalah. Sukun semacam je. Okey. Jadi kalau contohnya perkataan itu kita katakan fa'il. Perkataan tu fa'il kita katakan marfu'. Marfu' bi dhammah. Kalau perkataan itu mu'rab, kita katakan marfu' bi dhammah ataupun mansub bil fathah ataupun majrur bil kasrah ataupun majzun bis sukun. Adapun perkataan yang bina, kita ayat dia lain. Kita katakan mabni ala dhammi. Kita tak sebut mabni ala dhammah, sebab dhammah itu adalah panggilan untuk i'rab. Faham? Mabni ala dhammi. Kalau yang ni mabni ala al-fathi. Kalau kasrah mabni ala al-kasri. Okey. Baik ya. Qala wal ismu darban. Wal ismu darban. Isim itu ada 2 bahagian. Isim itu ada 2 bahagian.
Baik ya. Kalau kita lihat kepada perkataan al-ismu, isim, dia merupakan perkataan mufrad. Perkataan mufrad. Jadi al-ismu itu adalah mubtada. Lepas tu darban adalah khabar, dan dia adalah perkataan musanna. Dalam tajuk mubtada dengan khabar, kalau mubtada musanna, khabar musanna. Kalau mubtada mufrad, khabar kena mufrad. Tetapi di sini mubtada'nya mufrad, tetapi khabarnya musanna. Sepatutnya kena sebut macam mana? Sebab tu ulama mentakdirkan wal ismu dzu darbain. Dia takdirkan dzu darbain, supaya tidak berlaku percanggahan antara mubtada dengan khabar. Wal ismu dzu darbaini. Isim itu mempunyai dua bahagian. Isim ada dua bahagian. Yang pertama mu'arabun. Yani ismun mu'arabun. Isim mu'arab. Mana isim yang boleh diubah keadaan akhir dia. Itu yang asal lah. Wahwal aslu. Asal kepada isim itu adalah mu'arab. Maknanya dia boleh berubah. Rafa', nasab dan khafad. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan mu'arab? Wa huwa ma taghayyara akhiruhu. Iaitu ma perkataan ataupun isim. Ma taghayyara perkataan yang berubah, akhiruhu akhirnya. Ini pun sama, bukan akhir dia yang berubah. Yang berubah adalah keadaan akhir dia. Ma taghayyara akhiruhu, yakni ma taghayyara ataupun taghayyarat halu akhirih. Keadaan akhir dia tu berubah. Apa sebab dia berubah? Bisababil awamilid dakhilati alaih. Dengan sebab amil-amil yang memasuki ke atasnya. Jadi perkataan itu berubah disebabkan kerana amil yang masuk kepadanya. Kalau amil yang masuk itu merupakan amil rafa', maka dia berubah kepada rafa'. Kalau amil yang masuk itu merupakan amil nasab, maka dia berubah kepada nasab. Kalau amil yang masuk itu merupakan amil khafad ataupun amil jar, maka dia berubah menjadi jar ataupun majrur. Baik. Imma lafzan, ada kalanya yakni berubah itu lafzan pada lafaz. Berubah pada lafaz. Berubah pada lafaz, pada sebutan. Contohnya adalah ke Zaidin. Seperti perkataan Zaidin, wa Amrin, dan perkataan Amar. Perkataan Amar. Baca macam tu lah. Kalau kita jumpa perkataan tulisannya ada wa kat belakang. Kalau perkataan itu ditulis macam ni, ada waw, kita baca dengan Amrun ataupun Amrin. Tapi kalau tidak ada waw di belakang, kita baca Umar. Kalau tidak ada waw, kita baca Umar. Kalau ada waw, kita baca Amr. Wa ni wa apa? Wa ni berlaku khilaf antara ulama. Ada mengatakan wa ini waw curi, Umar curi waw Daud. Umar curi waw Daud. Sebab perkataan Daud kita tulis
dengan satu waw. Tapi bacaannya dengan dua waw. Kita baca Daud. Mana satu lagi waw? Waw yang kedua itu hilang. Siapa ambil? Umar ambil. Jadi waw ni orang kata Umar curi waw Daud. Tu lah buruk lah. Okey. Satu lagi, waw ini dikatakan waw yang membezakan di antara Umar dengan Amr. Jadi kalau ada waw, makna bacaannya bukan Amr, bukan Umar. Bacaannya adalah Amrun. Tapi kalau tidak ada waw, kita baca Umar. Okey. Baik ya. Wa imma taqdiran. Ada kalanya perubahan pada takdir. Okey, pada takdir. Nahwu Musa. Seperti perkataan Musa. Perkataan Musa tidak akan nampak perubahan pada lafaz. Perkataan Musa tidak akan nampak, tidak akan kedengaran perubahan pada lafaz, tetapi pada hakikatnya, pada hukumnya dia berubah. Perkataan Musa itu dia boleh berubah daripada rafa' kepada nasab, kepada jar atau kepada khafat, mengikut keadaan amal yang masuk pada dia. Tetapi perubahan itu bukannya pada lafaz. Perubahan cuma pada takdir, pada kiraan saja, pada hukum. Hukumnya dia berubah. Tetapi kita tidak boleh zahirkan tanda-tanda i'rab dia. Dhammahnya kita tidak boleh zahirkan, fathahnya kita tidak boleh zahirkan, kemudian kasrahnya juga kita tidak boleh zahirkan. Okey? Biarlah. Wal fata, dan perkataan al-fata. Juga perkataan al-fata, i'rab ataupun perubahan yang berlaku padanya adalah dari segi takdir, bukan dari segi lafaz. Okey. Contoh kita dah tulis tadi di awal. Wa mabniyun. Ini ataf kepada mana ni? Ini ataf kepada mu'rabun. Ataf kepada mu'rabun. Jadi dia beritahu isim itu ada dua bahagian. Yang pertama mu'rab, dah jelas. Dia dah jelas tadi, dah dia bagi tahu definisi kepada mu'rab. Kemudian akan jelaskan kepada kita pula tentang bahagian yang kedua daripada bahagian isim, iaitu isim mabni. Qala wa mabniyun. Wa mabniyun ay ismun mabni. Isim mabni. Apa dia ta'arif? Isim mabni wa huwal far'u, itu bukan ta'arif. Itu belum lagi ta'arif. Itu dia punya nak bagi tahu kedudukan dia. Wa huwal far'u, itulah adalah cabang. Asal pada perkataan isim adalah i'rab. Asalnya. Cabangnya, pecahan daripadanya adalah bina. Berbeza dengan fi'il. Fi'il asalnya adalah bina. Pecahan ataupun cabang daripadanya adalah i'rab. Beza antara isim dengan fi'il. Isim asalnya adalah mu'rab, pecahannya, cabangnya adalah mabni. Fi'il asalnya adalah mabni, pecahannya adalah mu'rab. Okey, apakah yang dikatakan isim mabni? Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu. Perkataan yang tidak berubah akhirnya bisababil awamil ad-dakhilati alaih, dengan sebab amil yang masuk ke atasnya. Dia tak berubah. Masuklah amil apa pun. Masuk amil rafa', duduk macam tu lah. Masuk amil nasab, duduk macam tu lah. Masuklah amil apa pun, duduk macam tu, tak berubah.
Orang kalau macam ni payah. Orang kalau ada perangai ni, tak payah. Hang siapa pun, dia duduk macam tu lah. Dia tak berubah lah. Tapi kalau orang yang perangai dia mu'rab ni bagus ya. Dia mau berubah. Orang kata naik, dia naik. Orang kata turun, dia turun. Orang kata duduk atas ni, dia duduk atas ni. Pasal? Pasal amal tu boleh mengubah dia. Adapun bina ni duduk macam tu, tak berubah. Dia tak berubah. Baik. Tapi ada ketika-ketika kena jadi bina juga. Duduk berubah kerap sangat tak boleh juga. Kan? Okey. Kal mudmarat, seperti mana isim dhamir. Isim dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu isim dhamir. Perkataan yang ana mula hafal adalah perkataan ni. Masa pergi mengaji di pondok dulu, dah sampai di pondok, jumpa dengan seorang orang lama, Ustaz Syidi daripada Pahang. Ustaz Syidi ni bila nak sampai di pondok, dia panggil naik atas pondok dia. Dia panggil naik atas pondok, dia tulis dhamir huwa, huma, hum di atas satu kertas. Dia suruh balik apa? Dia suruh balik apa? Kemudian lepas tu pergi mengapai kat dia. Jadi perkataan Arab yang mula apa adalah huwa, huma, hum. Ana mula apa yang tu. Dan orang yang ajak ana adalah Ustaz Syidi. Syidi Pahang, mungkin Syidi Pahang dekat dia. Ada lagi di pondok ana rasa. Baik. Okey nah. Wa asma'i syarti, dan isim syarat. Wa asma'il isyarati, wa asma'i al-istifhami, isim istifham. Isim syarat tu contohnya macam mana? Macam ma, macam man dan sebagainya lah. Isim istifham, macam man istifham. Wa asma'il isyarati, isim isyarah. Di mana hadza, hadhihi, huwa, apa, haula, dzalika, tilka. Wa asma'il af'al, isim fi'il, isim fi'il madhi, isim fi'il amar, isim fi'il amar, sebagainya. Kemudian wa asma'il mausulat, isim mausul. Ini adalah isim mabni. Lain daripada itu, kebanyakan isim adalah mu'rab, mana boleh berubah. Cuma sebahagian sahaja, sebahagian kecil daripada isim itu adalah isim mabni, yang mana keadaan dia duduk macam tu, tak berubah. Contohnya saya sebut tadi, isim dhamir huwa sampai bila-bila. Hadza isim isyarah, hadza sampai bila-bila. Sebab tu nama dia isim mabni. Dia tak berubah dah duduk macam tu. Okey. Tak banyak mana pun. Isim yang mabni ni tak banyak. Kebanyakan isim adalah isim Muhammad. Isim mu'rab. Isim yang boleh berubah keadaan akhir dia. Wallahu a'lam, mungkin ada lagi. Tak pastilah. Dia sebut berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. Allah a'lam. Okey. Faminhu, maka sebahagian daripadanya. Min ini namanya min litab'id. Min nak bagi tahu sebahagian. Faminhu, maka sebahagian daripadanya. Ini sebahagian daripada isim mabni.
Ma yubna ala sukun. Ma bermaksud isim. Ma itu bermaksud isim. Yubna ala sukun, yang dibina atas sukun. Yang dibina atas sukun. Apa sebab disebut? Disebut mabni ala sukun dulu. Kerana sukun itu merupakan yang asal. Tanda asal bagi perkataan bina adalah sukun. Sebab tu dia letakkan sukun itu di permulaan. Nahwu kam. Kam. Sama ada kam itu merupakan kam istifhamiyah ataupun kam khabariyah. Kam istifhamiyah ni kam nak tanyalah. Adapun kam khabariyah ni bermaksud kam nak bagi tahu banyak. Kam itu bukan nak tanya banyak mana. Kam nak bagi tahu kata terlalu banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kam di situ nama dia kam khabariyah. Bukan kam istifhamiyah. Khabar tu maksud kam nak cerita, bukan kam nak tanya. Okey, kita baca perkataan kam dengan sukun. Sampai bila-bila kita baca dengan sukun. Sukun akhir huruf mim. Wa minhu, dan sebahagian daripadanya, sebahagian daripada isim-isim mabni, ma yubna 'ala al-fathi. Perkataan yang dibina di atas baris fath. Ka'aina. Seperti mana? Perkataan aina. Sampai bila-bila doa aina? Aina. Bukan aina. Aina itu bahasa Inggeris. Baik. Wa minhu ma yubna 'ala al-kasri. Sebahagian daripadanya, yakni sebahagian daripada isim mabni, ialah isim yang dibina di atas kasr. Ka-amsi. Seperti perkataan amsi. Amsi itu sampai bila duduk amsi? Sampai bila-bila duduk amsi. Dia tidak baca dengan amsu. Orang tak baca dengan amsa. Nasab, rafa'. Keadaan nasab, keadaan rafa' dan sebagainya duduk macam itulah amsi. Wa minhu ma yubna 'ala ad-dhamm. Sebahagian daripada isim mabni ialah isim yang dibina di atas dhamm. Ka haitsu. Seperti mana perkataan haitsu. Sampai bila-bila baca haitsu. Walaupun sebelumnya ada huruf jar. Min haitsu. Kita tak ubah dah baris dia. Baik. Kemudian wal aslu fil mabni an yubna 'ala sukun. Okey, asal pada isim mabni an yubna 'ala sukun, bahawa dia dibina di atas sukun. Okey, ini asal. Asal pada mabni. Ingat tu asal-asal ni. Asal pada isim mu'rab. Asal pada isim mu'rab. Cabang dia adalah bina. Bina pula, asal pada bina itu adalah sukun. Wal aslu fil mabni an yubna 'ala sukun. Asal pada isim mabni itu dibinakannya di atas sukun. Asal dia. Yang lain itu adalah pecahan daripada dia. Dhammah, kasrah, fathah itu adalah pecahan daripada dia. Apa sebab? Apa sebab asal dia adalah sukun? Kerana sukun adalah merupakan baris yang paling ringan. Paling ringan.
Tambah-tambah dapat kat orang Melayu ni lagi ringan. Orang Melayu dia buang habis. Muhammad tinggal mat dia. Ismail tinggal tinggal mujung. Kalau sebut mat tu mujung. Dadang tak ada mat tinggal Ibrahim tinggal apa? Tinggal in. Kau tu orang panggil Pak In. Menjadi imam Sungai Yan. Orang panggil Pak In. Ada nama dia Ibrahim. Pak In. Baik. Okey ya? Habis. Habis dah cerita tentang isim. Dia akan masuk pula cerita tentang fi'il. Qala wal fi'lu darban. Ni pun sama dengan yang tadi. Sama dengan isim tadi. Maksud darban adalah dhu darbain. Wal fi'lu dhu darbain. Fi'il itu terbahagi kepada dua bahagian. Mabniyun, fi'il mabni. Ini al-fi'lul mabni ataupun fi'lul mabniyun. Wa huwa al-aslu, itulah asal. Ini yang nak ceritakan tadi. Asal pada isim mu'rab. Asal pada fi'il mabni. Okey. Wa huwa al-aslu wa mu'rabun wa huwa al-far'u. Wal mabniyu naw'an. Wal mabniyu naw'an. Fi'il mabni naw'an yani dhu naw'ain. Dhu naw'ain. Fi'il mabni itu ada dua bahagian. Ahaduhumal madhi. Kita ada tiga nah. Kita ada tiga fi'il. Al-af'alu, nanti dia akan sebut di belakang. Al-af'alu thalathatun madin, mudhari'un dan amrun. Okey. Kata musannif wal mabni naw'an. Al-madhi ni. Daripada tiga bahagian ni mabni ada dua. Al-mabni dhu naw'ain. Yang pertama adalah al-madhi. Yang kedua adalah al-amru. Dua-dua ni adalah bina. Fi'il mudhari' kebanyakannya adalah mu'rab. Okey, kata musannif apa tadi? Okey, cukup dekat tu. Baik, kita berhenti kat situ. InsyaAllah esok kita akan sambung wal fi'lu darban. Sampai stesen dia dah. Kita berhenti kat situ lah. InsyaAllah esok kita akan sambung. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa 'amalan salihan wa rizqan wasi'ah wa sa'adata darin wa husnul khatimati wa anta khairur raziqin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha wa ghayrahu min rahmatika raqala min ba'dihi bil maghfirati wal 'ismah. Warfa'na ya Allah bala wa nakma rabbana jaz'alna masyayikhana khairal jaza'. Rabbana jaz'alna walidina wa ummahatina khairal jaza'. Rabbana jaz'alna ahbabana wa syuhada'ana khairal jaza'. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.